Okey Jadi untuk malam ni sebenarnya saya nak ajar apa yang dipanggil sebagai paper formatting lah. Formatting ni penting sebab nanti korang punya laporan projek tu, dia punya PSM tu, laporan PSM dengan seminar paper untuk PSM 2 lah. PSM 1 tak perlu submit lagi. Akan ada format yang kita boleh ikut. Jadi format ni kalau boleh daripada awal lagi dah ada. Jadi yang paling penting kalau untuk PSM tu adalah you punya panduan penulisan thesis tu mesti ada. Jadi panduan thesis nanti saya share juga. Contohnya ini saya cerita dulu lah background dia kenapa benda ni penting. Sebab kalau macam saya cakap report ni akan menentukan markah nanti. So kalau format dah lari nanti benda lain susah dapat. So sebenarnya dekat projek sarjana muda nanti saya akan share contoh panduan penulisan thesis. Ini. Tapi hari ni malam ni saya bukan nak tunjukkan untuk kita punya thesis ni. Jadi ini nanti saya akan share. Awak pun sebenarnya boleh download daripada kita punya website. Saya akan share jugalah. So ini adalah perincian terperinci lah tentang macam mana kita nak buat kita punya report. Dan biasanya student ni dia akan ambil je daripada thesis ini boleh, tapi sebenarnya thesis tapi dia punya format tu dia tak biasanya akan ada kesilapan. Jadi kita mesti check pada format ni lah. Setiap satu memang kita kena check balik. Tu saya punya pesanan lah. Jadi jangan terlalu percaya. Jadi jangan katakan awak ambil katakan Steven punya dulu, dia pun buat lebih kurang kan. Korang ambil je, follow je format dia, tak boleh. Ambil template tu boleh, tapi bila kita buat je kita kena check satu-satu ni, takut ada kesilapan. Yang paling penting ikut format penulisan thesis. Jadi ini adalah dia punya content detail lah, tapi yang dia punya format betul-betul yang dia cerita ni punya panjang lah cerita, saya pun tak sedang nak cerita malam ni lah. Okay. Yang ini contoh ni format rujukan je. Jadi sebenarnya kalau tu dari segi ni detail lagi lah. Detail ni awak baca. Nanti saya boleh cerita kemudian. Jadi sebenarnya kalau dari segi lampiran ni, daripada sini lah lampiran. Daripada hadapan ni. Pengesahan status. Ni adalah format yang kita boleh ikut lah. Yang tadi adalah isi kandungan dia. Ni semua dia punya lampiran. Daripada muka hadapan. Okay. Ni nanti awak kena go through balik. Ada masa nanti saya akan buat penerangan juga sikit. Kan? Mana margin dia. Mana start dia ni. Dia punya margin. Lepas tu berapa panjang ni semua dah ada. Report sebelum ni memang ada. Tapi awak kena check balik satu-satu. Jangan terlalu percaya lah. Macam ni kan. Berapa huruf kecil, huruf besar, apa. Semua ni critical. Indent lah apa semua kan. Baris ni. Semua akan jadi masalah kemudian nanti. Okay Okay, ini kemudian lah kot kita akan cerita. Bila awak dah start buat thesis nanti, laporan, awak kena ikut format yang sedia ada ni lah. Okay, saya bukan nak cerita tu. Yang malam ni sebenarnya saya nak cerita tentang so saya dah share apa yang dipanggil sebagai format seminar paper. Tapi ini bukan seminar paper. Kalau tak salah saya, format ni lebih kurang je macam seminar paper yang you kena buat lah. Tapi ini bukan untuk PSM 1. Ini adalah untuk PSM 2. Okay. Dia punya format dia sebegini. Okay. Jadi ini adalah kita punya rujukan format dia. Jadi sekarang ni sebenarnya kita apa yang saya buat, saya tengah proofread untuk satu jurnal ni. Okay. Tapi saya kena betulkanlah format dia. Okay, ini contoh format dia. Ini adalah title, ini first author,
Okay, ini dia punya affiliation. Ini corresponding author ni maknanya siapa ni. Okay, ini adalah email. Okay, ini adalah tarikh-tarikh. Ini abstract kandungan dia. Ini adalah introduction. Jadi yang penting ni sebenarnya dia punya susun atur ni. Numbering, jarak dia, indent dia berapa, corresponding author. Jadi kalau kita tengok ni sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya untuk case ni saya dah buat semua ni. Ni semua dah siap. Apa saya tunjuk je sedia ada. Equation dan sebagainya. Acknowledgement. Acknowledgement. Appendix. Dan akhirnya reference. Reference ni rujukan lah. So apa berlaku adalah sekarang malam ni saya nak stresskan, saya nak tegaskan tentang reference lah. Sebab reference ni sekarang ni yang paper yang saya akan tunjuk nanti, problem paling besar dekat sini, dia tak ikut standard. Jadi ini contoh reference dia. Ini adalah dia punya author name. Author name. Jadi ini adalah dia punya family name. Family name ini dia punya first name. Okay. Dia macam terbalik baca dia kan. Jadi katakan ni semua terbalik ni. Okay. Jadi ni adalah format dia. Jadi katakan ni GR Meterm sebenarnya nama dia. Tapi bila dia ditulis balik, dia adalah Meterm, G.R. Dia punya cara bacaan dia terbalik. Okay, macam mana? Kat sini contoh dia. Saya ceritakan. Kat reference. Ni saya kena bagi intro sikit. Jadi awak tak faham. Awak mungkin pernah buat, mungkin tak pernah. Saya tak pastilah. Tapi biar saya terang lah kot. Senang sikit kan. Kalau dah pernah buat atau dah ada experience pun tak apa. Biar saya terang sekali. Sebab ini kebanyakannya rujukan ada pelbagai jenis. Tapi yang sekarang paling penting saya rasa saya nak tunjuk yang okay, ini dipanggil author name. Macam ni lah maksud dia. Penulis nama. So kalau ada John Neville Pavlovich, ni nama penuh dia. Tapi bila kita tulis, kita tulis nama akhir ni, kan? Pavlovich ni daripada depan, lepas tu John ni dia dah short form, dot, and, dot, tapi di bahagian belakang. So dia punya family name ada kat depan. Cik, kalau nama Melayu macam ada bin semua tu, macam mana cik? Bin tu tak payah tulis, tapi dia akan jadi macam ni, Muhammad Nur Abdullah. Patutnya Muhammad Nur bin Abdullah kan. So bin atau binti tu hilangkan. Okay. Jadi yang penting Muhammad Nur Abdullah. So family name dia apa? Abdullah, comma, M dot, N dot. Jadi kalau dalam format thesis ni memang jelas lah. Untuk yang kalau yang Chinese macam ni kan, Tan Beng Kiat. Lepas tu dia tulis family name dia apa? Tan. Beng Kiat dia punya nama kan, Tan Sultan BK. Ni cara tulis dia lah. So yang paling banyak nanti akan macam ni lah. Ataupun ASEAN name, ataupun kalau Chinese name kena tulis macam ni. Tan Beng Kiat, so Tan, sebab Tan adalah family name. Dia terbalik kan. Itu belakang ni family name. Kalau Chinese, Tan ni family name. Okay. Tu cara susun lah. Tu saya nak tunjukkan. Yang lain semua pun ada di sini. Okay. So awak boleh refer penulisan thesis ni, dia agak detail. So awak boleh rujuk bahagian buku surat berapa ni. Buku surat 19 ni. Okay. Tapi ini dalam orang panggil cara penulisan rujukan ni dia adalah ini panggil author name. Ini dipanggil author name, maknanya digunakan format rujukan dia ada dua jenis. Itu melibatkan penulisan penulis, iaitu dipanggil APA, ataupun sistem nombor, iaitu IEEE. Jadi dalam jurnal yang kita buat ni, dia sebenarnya adalah sistem nombor. Sistem nombor bererti ada orang nak masuk ke? Sekejap. Saya pergi sekejap. Okay. Isaac masuk, okay. Isaac dah boleh masuk kan? Alright. Saya sambung Jadi sistem reference ni, format reference ada dua jenis. Satu dipanggil APA. APA mana kita guna author. Okay. Yang kedua sistem nombor. Sistem nombor ni maknanya dia guna numbering lah. Ini adalah sistem author. Sistem author dipanggil APA.
Yang kita yang untuk UTHM punya format panggil APA. Tapi kalau thesis, kalau paper lain dia ada banyak, ada beberapa jenis lagi. Harvard, ada IEEE dan sebagainya lah. So dia berbeza. Okay. Tapi kalau untuk thesis kita PA. Jadi biasanya kalau untuk penulisan laporan akhir, laporan projek, kita akan guna, lebih mudah guna penulis. Tapi kalau untuk paper, seperti awak punya seminar paper ataupun pergi conference paper atau journal, hampir kebanyakannya lebih suka guna kaedah nombor. Jadi apa beza kaedah nombor dengan sistem penulis ni, author name. So author name macam ni lah. Dia guna nilai, dia gunakan macam ni. Menurut Muhammad, Nama dia. nama orang tu sebutan dalam Kalau teks. yang satu lagi tu dia tak Dia nombor guna je kan? nombor. Yes. Kan macam ni. Jadi so detailnya awak tengok lah. Saya tak, macam saya ulang tadi, saya tak berhajat nak ceritakan detail untuk report. Sebab saya rasa mungkin awak pun dah pernah ni, ataupun saya bagi peluang untuk awak tengok lah. Saya rasa tak rumit mana. Cuma nanti, selalunya nanti bila nak tulis nanti akan timbul masalah. Bila kita baca, kita rasa senang. Tapi bila tak tulis, macam-macam. Jadi saya minta awak go through. Semasa awak dah start buat tulis laporan nanti bab 1 awak kena ni, sebab terutama bab 2 banyak guna rujukan dia kena guna. Untuk report biasanya kena guna author name kaedah ni. Okay. So saya nak tunjuk kaedah kedua dipanggil sebagai lepas tu lagi yang kedua, sumber rujukannya ada pelbagai. Buku cara tulis dia macam ni. Kan? Nama penulis, judul buku, edisi, jadi tengok mana yang italic, mana yang tegak, tempat penerbit detail macam ni. Jadi cara tulis pun macam ni nampak. How to get good degree, nampak ni adalah demi tajuk. Kan dia dalam italic kan. Tajuk italic. Lepas tu tempat terbit mana, siapa penerbit dia. Ni kalau 2 orang macam mana, dan kalau 3 orang macam mana, macam ni. Atkinson. Jadi ni semua setiap satu ni nanti awak kena beza, tapi yang paling banyak nanti sebenarnya macam ni, artikel dalam jurnal. Ini yang paling banyak lah kita refer. Buku mungkin tak banyak, 1, 2. Tapi paling banyak biasanya kan artikel. So cara tulis artikel dia macam ni lah. Mikash and Branica M. Tahun 1994. Okay. Ni tahun dia, ini dia punya tajuk. Ni adalah dia punya judul jurnal. Judul jurnal tu adalah italic. Ini adalah nombor dia, nombor jilid dan sebagainya. Okay. Dokumen korporat ada banyak jenis lagi. Thesis macam mana. Tapi paling biasa adalah jurnal lah. Proceeding pun boleh. Proceeding ni maknanya yang dia bersifat proceeding, biasa orang bentang kat conference. Dia panggil proceeding. Kalau jurnal lah. Yang dia akan tulis jurnal. Dia kalau ni pun sama. Contoh kalau proceeding macam ni. Okay. Jadi ini untuk saya tunjuk sekali lalu saja. Okay. Next saya nak pergi pada numbering. Okay. Sistem nombor. Sistem nombor. Jadi dalam sistem nombor ni, apa yang berlaku adalah kita letak nombor. Jadi kalau kita tengok ni, menurut Raja Ratnam, nombor. Kalau tak, dia akan nombor dan kurungan tahunan. Nama Raja Ratnam dan kurungan 2019. Tapi untuk ini, dia tulis nombor. Jadi cara ditulis pun ada cerita. Kajian macam ni, kalau ada nama, dia akan tulis nombor macam ni. Menurut Raja Ratnam, bla 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 bla. Nombor 2 pula, kajian menunjukkan. Kajian tu mana rujukan dia? Ya, nombor. Kita guna numbering. Jadi numbering ni biasanya kita akan guna untuk paper. Jadi kalau untuk lapor untuk PSM, biasanya seminar paper kena guna numbering. Kena nombor. Tapi thesis biasanya kita akan guna thesis biasanya kita akan guna yes, author. Author. Okey, kaedah kalau tulis nombor dia sama juga. Dia sebenarnya kaedah dia punya reference dia tulis kena ikut cara macam ni. Okey, ni kalau artikel dalam buku, artikel dalam jurnal. Kalau tengok artikel dalam jurnal, cara tulis dia sebenarnya sama je dengan cara sama saja dengan author. Cuma beza je nanti adalah apa beza dia kan, macam ni kan. Kalau kita tengok sama je. Ni kalau artikel dan proceeding ni maknanya nama paper tu, lepas tu dia ada proceeding yang besar ni, International Conference of bla bla bla. Kalau tak nama, tapi biasanya yang kita guna reference banyak yang macam ni, artikel. Ni yang paling tipikal lah. Jadi kalau kita tengok bentuk dia, maknanya kalau kita tulis dalam bahagian reference tu macam ni nama bentuk dia.
Sama saja. Cuma apa yang membezakan nanti bila kita buat turut rujukan. Okey. Kalau macam ni, ini adalah kita gunakan author. Jadi awak punya laporan PSM nanti biasanya akan macam ni lah. Dia akan ni. Tapi apa yang disusun ikut alphabet. Yes, alphabet. Kalau A, B, C. Ikut turutan. Kalau numbering pula dia akan ikut nombor. Dia akan ikut nombor, contoh macam ni. Dia akan ikut turutan. Jadi kalau buat paper, dia akan ikut nombor. Nampak ni, alphabet dia tak ikut alphabet, dia ikut nombor. Jadi mana yang jumpa dulu kita akan letak lah. Jadi kalau katakan itu kita cerita, terus saya cakap nombor 1 kan. Nombor 1 siapa? Nombor 1, Van der Geer. Okey, ini kalau numbering. Tapi kalau katakan kat laporan kat PSM, awak punya laporan nanti, kita akan ikut author name. So author name mana dia nak susun ni, kita tak perlu ikut susun jumpa dulu tak jumpa dulu, kita dia susun je ikut dia punya macam ni kan. Kita akan susun je. Susun je ikut dia punya tu. Jadi sebenarnya kita tak peduli pun jumpa dulu ke jumpa kemudian ke, dah tak ada hal. Jadi pasal biasanya untuk PSM kita akan laporan PSM, kita akan guna kaedah ni lah, senang. Kita tak payah pening-pening. Dia berubah ke apa, as long as ada, kita letak je. Dia jumpa dulu ke jumpa bila tak kisah. Okey tu saya terangkan lah yang penting. Okey. Yang saya pergi kalau untuk kaedah ni, awak tengok kita tak sama. Tak sama dia berbeza. Sebab apa? Sebab format dia lain. Dia tak ikut APA. APA ada format, dia ada pelbagai format lain lagi. Kalau kita, jadi saya tunjuk. Okay, saya tunjuk pada paper yang pertama ni. Okay. Aerodynamic edit. Jadi untuk yang ini, awak cek apa yang telah tulis. Okay, tak apa. Saya tunjuk je demo dulu. So, task awak semua nanti saya akan bagikan setiap seorang sama ada 1 atau 2 paper untuk semak dia punya format ni. Tapi sebenarnya yang format ni kebanyakannya dah okey. Jadi awak tak perlu risau, hanya dulu tengok. Tapi yang saya nak utamakan yang reference ni. Okay, ni contoh paper. Paper format ni dan kalau untuk kita punya PSM, nanti bila awak ada PSM 2, PSM 1 tak ada seminar paper. PSM 2 baru ada seminar paper. Jadi untuk PSM 2, awak akan guna format yang sama, lebih kurang je macam ni. Sedang sikit. So ini format, cuma awak nanti ada format lain lah. Tapi nama tak sama lah. Tapi format dia lebih kurang sama je macam ni. Bentuk dia, kedudukan dia. Jadi sebenarnya satu exercise juga untuk awak semua. Jadi ni adalah nama. Jadi selalunya apa awak tengok ni, saya nak nombor 1, yang konten awak tak payah tengok. Yang konten semua saya dah edit lah. Tapi apa yang saya utamakan untuk awak lihat adalah yang ini. Kedudukan indent ni. Jadi indent ni sebenarnya tepikan ni sibuk lah. Macam ni kan, dia punya distance ni. Awak tengok dia adalah 1, 2 kan jarak pasti lebih kurang macam ni Jadi yang lain pun sama. Jadi di setiap satu semua macam ni. Dan ni tak ada spacing. Lepas tu numbering dia adalah nombor 1. Dia kan 1 dan point kosong, dia 1. 2. Kalau ada lepas tu 2.1. Lepas tu indent. Cek ni je. Awak cek sini ada ke tak. Macam mana awak tak tahu nak ikut mana. Sebenarnya ikut dah ni. Ini reference kita lah. Jadi kalau awak tengok balik. Kan. Macam ni kan. 1 dots. Structure 1.1. Tapi kedudukan ni indent dia sini. Okay. So formatting ni ikut mana? Ikut dia ni. Apa yang perlu check? Yang pertama saya nak minta awak tengokkan yang ini saja. Ini ada spacing betul ke tak kan? Indent ni betul ke tak? Yang lain basically tak payah lah. Dah okey lah. Saya dah buat banyak kali. Saya dah buat 2-3 kali. Kan dah okey. Okay. Itu yang pertama lah. Just go through. Kalau okey lah. Tengok betul lah. 3.2 kan. Ini kalau ikut macam ke dalam sangat. Tak apa. Okay. Ini kalau ikutkan.
template. Ada ABCD aja. Dia patut label macam ni sampai 2 je, dia tak ada ke dalam sangat tadi. Jadi kalau awak tengok ada tab matching macam tadi, macam ni kan, saya adjust je. Saya dah set up tu ni. Macam ni tadi sini kan. So saya stresskan awak check yang indent ni je, nombor numbering ni, indent ni okey ke tak okey, dah. Yang lain tak payah sangat. Yang mana kebanyakannya saya dah betulkan. Sini kan okey betul. Agak lebih kurang aja. Exact ke tak exact tak kisah. Jadi lebih kurang mata nampak okey nice. Lepas tu nombor 2 dia punya figure table ni dia macam ni betul dia. Tapi ini pun sebenarnya saya dah betulkan. Dia figure ni FIG dot. Tu nombor 7, ada spacing, dash, spacing, baru number. So baru huruf, baru ni. Tapi keseluruhannya adalah dalam keadaan dia adalah bold. Bold. And then huruf dia yang pertama je yang huruf besar. Kemudian semua huruf kecil. Melainkan nama khas. Sebenarnya pun saya dah betulkan. Saya just nak tunjuk je. Saya biar awak tengok. So sebenarnya saya tak expect sangat lah. Buat ni. Cuma yang kat sini je. Make sure indent ni. Indent ni banyak ada mistake pun ni. Jenuh saya betulkan. Ni kan dah okey. Yang saya critical nak tunjuk ni. Ni kita panggil double column. Double column. Awak tengok ni semua nice. Sekali nampak nice. Yang critical nak minta saya akan agih-agihkan nanti. Bila habis ni saya akan agihkan. Seorang akan buat satu paper atau dua paper. Gantung pada siapa yang ada malam ni yang boleh buat reference ni. So reference ni sebenarnya tak ikut format yang kita buat yang pertama. So format dia kalau kita perhatikan yang sekarang ni kan. Ini dah betul kan. Sekejap. Ini mungkin dah betul kan. Sekejap. Macam dah betul kan. Tak. Kenapa saya cakap tak? Kita tengok macam ni kan. Sekejap saya bawa naik ke atas. Dia leceh. Tapi kalau saya agih-agihkan semua buat satu dia okey. Cepat lah. Yang sekarang ni awak tak perlu buat macam ni tau. Saya hanya tunjuk. Saya letak sebelah. Awak tak perlu buat apa-apa. Awak terus edit je nanti. Tak payah pindah-pindah. Bela-bela tak payah. Terus edit je nanti. Nanti saya tunjuk macam mana cara edit dia. So sebenarnya sekarang ni apa yang saya buat. Saya nak tunjukkan. Apa beza. Yang format. Jadi sebenarnya kita mesti ikut format sebegini. Kita tak boleh buat macam ni. Jadi ini beza dia kerana macam ni lah. Yang pertama. Sebenarnya nama tu. Nama dibuat IA Ishak dan MS. NMS. Dia sebenarnya dia kena buat Ishak dulu macam ni. Ni abaikanlah. Yang 1, 2 ni abaikan. Saya just nak tunjuk. Saya tunjuk ni sekarang ni secara manual. Apa yang panggil manual adalah Ishak. Family name dia. Comma. A. Titik. Okay. Kita sebenarnya apa kita buat sekarang. Sebenarnya kita ikut bentuk ni je. Nama. Okay. Ikut bentuk ni. Ishak. And. MS. Ni sebenarnya mungkin ada MS something. Dia ada missing ni. Tak boleh MS tergantung kan. Sebenarnya MS katakan S dot M dot S dot ni ada saya tak pasti ni apa. Ni ada missing. Okay. Ni secara manual. Lepas tu buat 20 1. Oh
Yang ni dah hampir betul, cuma nama je salah. 2016. Okay, maksud saya yang ini dah hampir betul. Numerical simulation. Ni pun sama. Oh, ni dah betul. Tapi ada yang lain semua masih salah. Okay. Yang satu ni saya tunjuk yang ni. Yang ini salah kesilapan dia yang tu. Okey, saya tunjukkan yang lari jauh sikit. Sekejap buka tu lagi. Ini lebih kurang je. Kena ambil contoh yang lain. Saya tak sempat buat. Jadi macam saya cakap, yang lain-lain ni hanya sambil sepitah lalu je. Saya tak streskan lah awak mesti ikut. Tapi yang kritikalnya adalah yang belakang ni. Tapi kalau yang belakang. Oh, belakang ni ikut pula. Jadi kalau dah ikut, okey, tak ada masalah. Kalau macam ni, nombor 6 ni dia dah ikut. Kalau 2003, oh okey, yang ni ikut. So kalau ikut awak tak payah usik apa-apa. Ni sama, okey awak tak payah usik, biarkan aja. Maknanya memang exactly. Tapi kalau siapa yang dapat yang tak ikut, awak kena editkan lah. Contoh tak ikut. Ini technical edit. Dia tak ikut, saya ambil contoh yang tak ikut. Kalau yang dah ikut, senang lah. Tak buat apa, awak just check yang lain-lain lah. So format ni memang penting lah. Dan biasanya ni kita akan sakit kepala lah pasal format. Bukan awak sakit kepala, saya lah sakit kepala nak check. Bawa format lari sana sini kan. Lepas tu format ni sebenarnya masalah dia nanti dia akan menyebabkan pemeriksa nanti jadi tension tau. Sebab apa? Sebab tak ikut format. Jadi kalau saya check, saya akan nampak format salah, saya dah tak ada mood dah nak baca isi kandungan. Tu jadi masalah. Jadi sebenarnya format kena betul. Ni contoh dia. Dia tak ikut format. Dia bedal suka hati dia kan. Jadi contoh macam ni saya ambil. Sekarang ni saya tunjuk cara manual lah. Mana sangat manual buat satu-satu. Dia ada satu cara lagi, nanti saya akan tunjuk. Jadi saya padam ni dulu. Nampak? Lari kan? Siapa yang dapat paper yang tengok lari ni, awak kena buat, tolong saya untuk buatkan lah. So ini cara manual dia gini. So ni rsync and sync. Jadi awak kena type S. Awak boleh nak copy paste, saya type je lah. Awak nak copy paste ke apa, awak boleh buat lah. Ni saya just tunjuk je. Awak nak buat macam mana supaya lagi cepat, tak ada masalah. Awak buat je. Ni saya just tunjuk manual. So sync, comma, family name. Family name kat depan, lepas tu R dot. And sync, S-I-N-G-H, sync, comma, S dot. And tu bukan kena dalam bentuk ni ke? Yang singkatan tu Doktor? Straight. Macam mana? Singkatan? Dalam bentuk. Jadi yang family name yang ini, R-sync ni, dia sebenarnya Rajinder Singh. So sync ni akan pergi kat depan, R dot ni akan ke belakang. Bukan, yang huruf N tu, bukan kena dalam bentuk N ke? Dan yang bentuk yang macam bulat-bulat tu, macam. Okay, kejap. Faham. Sekejap tengok format ni. Okay, format ni dia pakai N. Okay, kena tukar. Kena pakai bentuk. Jadi tengok format ni. Betul. Format ni pakai N. Okay, betul. Okay. Lepas tu ni saya tunjuk cara manual. Nanti saya tunjuk satu cara option untuk kita cari kat Google Scholar. Ni last ni. Nanti kejap lagi settle ni. So kalau awak ada kerja lain tak apa. Saya pun ada nak ni. Tapi saya tunjuk ni. So ini adalah tips lah macam mana awak nak buat writing nanti. Dot. Tapi ni cara manual lah. 2000 pula. Sorry, ni 2017. Awak buat laju lah. Type ni slow sikit. Lepas tu, dia punya tajuk apa? Additive Manufacturing and Overview. So, inilah dia punya tajuk. Ctrl C. Pergi kat sini.
Ctrl V. Undo sekejap. Lari mana pula. Okay. Ctrl V. Okay. Kan. Editing manufacturing and overview. Lepas tu comma. Dot. Ni tajuk dia, dot. Okay, lepas tu kita akan tengok apa dia punya. Ni adalah dia punya tajuk. Tajuk dia punya tu. So tajuk dia macam ni lah. So dia tegak je. So sebenarnya macam ni. Engineering. Ctrl C. Ctrl V. So dia bukan dia tegak. Dia bukan italic lah. Okay. Lepas tu comma, nampak Okay, dia comma. Lepas tu January. Okay, dia tak ada numbering. Dia tak ada numbering. Habis dekat tu je. Dia tak ada apa dia punya tu. Okay, ni kaedah yang pertama. Memang lambat lah. Jadi satu lagi kaedah. Apa kaedah adalah kita ambil je daripada yang dia bagi ni. Sebab kadang-kadang yang dia bagi ni tak lengkap tau. Dia ambil tak mana-mana reference, bantai. Lepas tu tak lengkap macam ni numbering. Tak ada pun cahaya, tak tidak, kita tak tahu. Jadi apa yang kita buat, kita Ctrl C, copy. Kita pergi kat Google Scholar. Google Scholar tadi saya buka. Kita pergi kat Google Scholar. Nampak saya buka Ctrl V. So Google Scholar ni adalah ini yang paling general. Kalau Scopus ke, Access Direct ke, yang index ke tak index ke, paling busuk pun at least mesti akan ada dalam Google Scholar. Jadi ini yang paling general. So kita letakkan tempat yang paling general ni lah. Ctrl V. Search. Sebenarnya apa yang kita buat ni, kita cari ada tak paper ni sebenarnya dalam Google Scholar ni tu. Tak jumpa Dia kadang-kadang yang diorang buat ni tak apa-apa punya paper. Sebenarnya cara decide tu kita tak dapat betul. Okay, saya cuba lagi sekali, saya ambil tajuk je. Sebab kalau maklumat Editing Manufacturing and Overview. Kadang-kadang ni bukan journal. Kadang-kadang dia tak apa reference dia ambil, jadi kita cari tak jumpa. Saya try ambil tajuk je. Kan. Okay, kita cari yang mana yang ada. So kalau katakan tak ada macam ni, awak cari alamak pergi Google Scholar tak ada, memang confirm lah awak kena type je manual. Untuk case macam ni kan. Saya cuba cari yang proper sikit. Journal dia. Kalau macam ni memang nice. Memang complete. Sebab dia ada nama author, tahun. Lepas tu ada nama journal, aerodynamics. Nama paper tersebut ada karakteristik bla bla bla. Ni nama jurnal dia. Jadi ni nampak complete. Jadi apa yang kita buat, yang pertama copy je semua ni. Ctrl C. Tu kaedah pertama, copy je semua. Tengok boleh dapat tak. Cuba search. Nampak? Jadi sebenarnya, bila kita nampak ni, okey ni paper ni. Awak klik memang tak boleh dapat. Ni hanya dapat dia punya summary je. Dia punya detail paper. Tapi apa kita boleh buat kalau katakan kita nak check format, awak tekan kat sini. Ini panggil dia sebagai site. Bila kita tekan site, nampak? So sebenarnya dia ada dalam beberapa bentuk reference, format. Ni format MLA. Ni format yang kita biasa pakai kalau untuk PSM, laporan projek kita guna APA ni lah. Untuk author, ada yang Chicago, ada Harvard, ada Vancouver. Kadang-kadang ada setengah jurnal, dia tak exactly tahu ikut bentuk ni. Dia macam dibuat special sendiri. Jadi, tapi bentuk lebih kurang ada. Jadi kita ambil, kita copy macam ni kan. Contohnya saya copy. Ctrl C. Saya pergi kat sini. Saya paste.
Tapi saya ikut dia punya format kan. Merge formatting. Ini katakanlah ni. Ini saya rasa ni dia ambil benda manual ke apa benda lah kan. Ataupun benda newsletter. Benda-benda yang tak berapa official. Jadi susah nak cari. Kalau macam ni jadi kita nampak. Jadi ini ikut format tak? Ini memang exactly ikut format APA. Ni nama kan, tahun, engineering apa semua. Jadi ni memang, jadi format paper ni memang ikut APA. Jadi kalau awak katakan awak dapat paper yang reference awak tak ikut format, awaknya pergi kat sini. Kalau katakan tajuk tu tak jumpa, katakan tajuk tu katakan awak copy semua tak jumpa, awak pasal copy tajuk je. Contoh macam ni. Ni saya pergi paper yang merapu tadi ni. Paper ni memang sway betul. Apa-apa dia punya tu kan. Saya pun geram nak buat. Benda banyak betul kan. Dalam mengarut ni konten. Ni saya nak try. Okay, kita try ambil keseluruhan dulu. Lepas tu dia bukan ambil, dia mengarut-ngarut lah. Ni awak tengok paper ni. Ni bukan format reference. Apa punya format lah. Epik tu. Macam ni kan. Saya saja try. Cuba cari yang journal lah. Paper manufacturing. Itu mengarut. Okay. Saya ambil contoh satu lagi. Kita try copy. Letak kat Google Scholar. So skill ni apa? Memang kalau awak nak buat report semua nanti buat paper semua senang ni. Memang penting lah. Copy. Type. Search ada ke tak? Optimization of exactly ada. Okay. Exactly ada macam ni. Jadi kalau katakan awak nak pilih dalam format berbeza, katakan awak punya paper tu kena guna format berbeza. Jadi pilihlah ikut. Di kadang mungkin tak, di kadang mungkin jadi macam ni tapi tak exactly. Awak boleh copy lah. Ni contoh lah. Sebab sekarang ni kita guna format APA kan. Ctrl C. Jadi kita paste kat tempat paper yang kita nak kena betulkan. Contoh yang mana? Di sini tadi. Yang ni kan. Yang tulis merapu ni. Kita gantikan dengan yang betul lah. Kita ganti ikut yang betul. Kan. Format. Saya naikkan dia. Yang salah ni nanti kita akan delete. Ini kita akan delete. Dia dah siap nanti. So yang betul dia macam ni. Ni memang exactly. Jadi senang lah. Muhammad ni optimization, a review, advanced manufacturing. Nampak dah berubah kan. Jadi ni sebenarnya dia tak ikut format. Okay, itu faham. Jadi apa yang saya akan buat sekarang ni, saya nak minta, saya akan bagi-bagikan lah. Untuk record ni saya dah